Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, bersama lagi dengan Cikgu Hasniza Daud. Jom kita belajar. Tajuk kita pada hari ini iaitu kepentingan pembiakan tumbuhan kepada hidupan. Okey, kamu dah bersedia? Jom kita masuk kelas. Standard kandungan yang kita akan bincangkan hari ini iaitu 5.1 pembiakan tumbuhan dan standard pembelajaran 5.1.1 menakul kepentingan pembiakan tumbuhan kepada hidupan. Objektif pelajaran pada hari ini, cikgu harap di akhir pengajaran murid akan dapat menjana idea tentang kepentingan pembiakan tumbuhan kepada hidupan. Okey, untuk menambah kefahaman kamu, rujuk buku teks muka surat 74 dan 75. Baca dan fahami. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar cara tumbuhan membiak. Okey, untuk minggu ni kita sambung lagi dengan kepentingan pembiakan tumbuhan. Pembiakan tumbuhan ada 4. Okey, yang pertama, menjadi sumber makanan kepada haiwan dan manusia. Yang kedua, habitat semula jadi haiwan. Yang ketiga, membekalkan oksigen. Dan yang keempat ni lebih kepada manusia saja, iaitu membekalkan sumber kayu. Jom kita bincangkan satu persatu. Okey, sekarang kita bincangkan kepentingan pembiakan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Okey, tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak untuk menambahkan bilangannya dan mengekalkan spesies. Okey, mengapa? Kerana manusia dan kebanyakan haiwan seperti haiwan herbivor bergantung sepenuhnya pada tumbuhan untuk mendapatkan makanan. Bolehkah haiwan seperti kambing, lembu mendapat makanan sekiranya tumbuhan tidak membiak? Apakah haiwan ni akan makan? Okey, disebabkan tumbuhan membiaklah lembu, kambing dan haiwan-haiwan herbivor yang lain dapat hidup, dapat makanan. Okey, boleh faham kepentingan yang pertama. Okey, kepentingan pembiakan tumbuhan yang kedua iaitu habitat semula jadi kepada haiwan, iaitu haiwan ataupun hidupan liar yang hidup dalam hutan bergantung pada tumbuhan dalam hutan untuk perlindungan dan tempat tinggal. Sekiranya sesuatu habitat musnah, haiwan masih boleh berpindah ke tempat yang baru kerana tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak. Okey, dapatlah haiwan-haiwan menyelamatkan diri. Seperti kamu tengok dalam buku teks situasi 2 tu, monyet-monyet tu. Kesian monyet apabila habitatnya dimusnahkan disebabkan oleh pembangunan. Tapi dia boleh berpindah ke tempat baru di mana disebabkan oleh tumbuhan ni membiaklah, dia dapat tempat tinggal yang baru. Okey, kepentingan pembiakan tumbuhan yang ketiga iaitu membekalkan oksigen kepada hidupan, di mana tumbuh-tumbuhan menyerap karbon dioksida daripada persekitaran dan membebaskan oksigen ke udara. Udara digunakan oleh benda hidup seperti kita, manusia dan haiwan-haiwan untuk bernafas. Kawasan yang banyak tumbuhan, kita akan rasa lebih segar. Contohnya, bila kita masuk ke hutan ataupun kita beriadah ke taman rekreasi, kita akan rasa segar udara berbanding dekat bandar. Kenapa? Dekat air terjun ataupun dekat dalam hutan kita rasa segar.
Sebab tumbuh-tumbuhan sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kita. Okay, bersyukur kita ada tumbuhan dan oksigen masih lagi boleh bernafas dengan selesa. Okey, kepentingan pembiakan tumbuhan yang keempat iaitu membekalkan sumber kayu. Ia lebih kepada kepentingan tumbuhan kepada manusia sahaja. Di mana kita tengok tumbuh-tumbuhan membekalkan bahan mentah untuk dijadikan produk kegunaan manusia. Sumber kayu tu produk ataupun perabot. Okey, kita tengok satu-satu pokok tumbuhan apakah yang membekalkan sumber kepada manusia. Yang pertama, pokok getah, di mana pokok getah boleh kita jadikan belon, sarung tangan getah, kasut bot, selipar, tilam dan tayar. Boleh? Itu ialah pokok getah membekalkan sumber-sumbernya kepada kita. Okey, manakala pokok balak membekalkan kertas yang kita guna untuk belajar tu, membuat kotak, membuat perabot, membuat alat tulis, kayu bahagian luar pensel kita tu, pensel warna, papan dan tisu. Semua tu diperbuat daripada pokok balak. Okey, tumbuh-tumbuhan seperti pokok kelapa juga memberi banyak faedah kepada manusia, di mana daunnya kita boleh guna buat ketupat, buahnya kita ambil santan dan dijadikan minyak, sabutnya dijadikan berus. Ini ialah alat-alat yang kita gunakan daripada pokok kelapa. Okey, santan, lidi, titi, semuanya daripada pokok kelapa. Pokok kelapa ni dari buah, daun, batang, semuanya kita boleh gunakan. Okey, sumber kayu yang terakhir iaitu pokok kapas. Disebabkan pokok kapas membiaklah, kita sentiasa boleh beli baju baru. Sebab dari pokok kapas tu kita buat benang dijadikan kain, dan kain kita boleh buat baju. Dengan kapas tu dibiakkan, maka kita boleh pakai baju setiap hari, berganti. Okey anak-anak, sebagai kesimpulannya, pembiakan tumbuhan penting kepada hidupan supaya dapat membekalkan sumber makanan, habitat semula jadi kepada haiwan, bekalan oksigen dan bekalan sumber kayu sentiasa ada secara berterusan. Boleh ingat? Okey, sebagai tugasan, cikgu harap kamu boleh faham isi dari buku teks muka surat 74 dan 75 serta nota-nota yang telah cikgu sediakan. Okey, bila faham, catat semua fakta penting mengenai tajuk kepentingan pembiakan tumbuhan mengikut kreativiti kamu, seperti peta minda, peta aiting, dan jangan lupa guna pensel warna. Tulis cantik-cantik supaya merangsang ingatan kamu tentang tajuk. Ada 4 je kan tajuk ni. Okey, yang kedua, jawab soalan latihan dari buku aktiviti halaman 47 dan 48. Bila siap, PM cikgu masukkan dalam Google Form. Okey, ini tugasan daripada minggu lepas lagi. Tengok santai sains halaman 77. Dah buat taman gantung?
Okey, kamu boleh hasilkan mengikut kreativiti, menggunakan bahan terpakai dan apa-apa bahan yang ada dekat rumah kamu bersama ahli keluarga. Dan bila dah siapkan, kekalkan supaya dia kekal tumbuh. Untuk tugasan ni, cikgu bagi masa kamu 3 minggu. Okey, habis tajuk, cikgu nak kamu ambil gambar, tengok taman gantung kamu tu botol plastik saja ke ataupun tumbuh-tumbuhan tu hidup. Jadi jangan lupa bila dah tanam kena bagi keperluan asas dia. Siram setiap hari. Harapan cikgu, kamu dapat memanfaatkan perkongsian ini dalam kehidupan seharian kamu. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.